Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ahi wa ahli millatihi wa man ihtada. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد أو كما قال. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi manjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan dunia dan akhirat insya-Allah. Ayah-ayah, ibu rahmati Allah Ta'ala sekalian, malam ni insya-Allah kita akan sambung kembali perbincangan kitab kita, kitab 40 hadis pilihan susunan Ustaz Haji Abdullah bin Haji Abdul Wahab, wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi kitabihi fid darin amin ya rabbal alamin. Dan malam ni insya-Allah kita akan sambung pengajian muka surat yang ke-106, tajuk yang ke-28 daripada kitab kita. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبكتابه في الدارين آمين يا رب العالمين. Malam ni insya-Allah kita akan tengok satu tajuk yang menarik, satu tajuk yang merupakan satu di antara siri wasiat baginda sallallahu alaihi wasallam, satu di antara pesanan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang mana pesanan ni patut wajib bagi kita untuk pegang sungguh-sungguh. Ya, pegang sungguh-sungguh dengan pesanan apa yang nak disampaikan pada malam ni. Baik, cuba dengar sama-sama nah. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala, tajuk yang ke-28, berpegang kepada sunnah Rasul. Sunnah ni maksudnya cara hidup. Cara hidup. An Abi Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu qala: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. Apa betul bagi addu, ain, ta, waw, atas huruf waw letakkan baris mati. Addu alaiha bin nawajiz. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmizi. Saya baca sekali lagi hadis ni. Kat mana yang saya berhenti, buh slash. Kat mana yang saya habaq, buh titik, buh titik. Kat mana saya habaq, buh titik dua bertindih, buh titik dua bertindih. Boleh kono? Pasal hadis ni tak ada tanda bacaan. Sekali lagi. An Abi Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu qala. Okey. Kalau boleh kat situ buah titik dua bertindih. Dia ada satu titik tambah satu titik. Selepas qal tu buah titik dua bertindih. Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. Buah titik kat itu. Buah titik kat situ. Faqulna, buah titik dua bertindih pula. Mana faqulna tu? Selepas tu ada dialog. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddi' fa'awsina, buah titik kat situ. Qala, buah titik dua bertindih. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla, buh slash kat situ. Kat situ buh slash pula. Makna kalau baca berhenti kat situ.
wasam'i watta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Bosles kat situ. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Bosles kat situ. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Bosles kat situ. Addu 'alaiha bin nawajiz. Bosles kat situ. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Bosles kat situ. Makna kalau baca berhenti kat situ Ustaz. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Bosles kat situ. Wa kulla bid'atin dalalah. Bosles kat situ. Wa kulla dalalatin finnar. Atau kama qala rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmizi. Makna dekat slash tu baca berhenti kat situ. No? Jumpa kat stesen kan. Baik. Cuba tengok terjemahan dia dahulu. Terjemahan daripada Abi Najih Al-Irbad Ibni Sariyata radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi ingatan yang menggerunkan hati dan menitiskan air mata. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, nasihat itu seolah-olah nasihat perpisahan ataupun nasihat terakhir, maka berilah kami nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nasihatku, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada pemerintah. Sekalipun yang memerintah itu seorang hamba abdi. Siapa di antara kamu sempat hidup di zaman akan datang, dia akan melihat pergeseran yang banyak antara sesama Islam. Hendaklah kamu mengikut sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah dengan taringmu. Atas perkataan taring tu tulis satu perkataan lagi, geraham. Nawajiz ni ada sebahagian terjemahan makna dia geraham. Taring pun boleh, geraham pun boleh. Tulis dua-dua, senang. Gigitlah dengan taringmu dan jauhilah perkara yang diada-adakan, kerana setiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu sesat, dan tiap-tiap yang sesat itu tempatnya di dalam neraka. Hadis riwayat daripada Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Ta'ala sekalian, malam ni insya-Allah kita akan berkongsi berkaitan dengan satu di antara, saya sebut di awal tadi, satu daripada siri wasiat baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana wasiat-wasiat yang disebutkan seperti ini sangat patut dan sewajarnya kita yang mengaji ni, orang Islam kena ambil perhatian. Kerana selalunya kebiasaannya wasiat-wasiat yang disebut di hujung usia seseorang, maksudnya mana-mana manusia sebelum dia meninggal dunia, kalau dia bagi wasiat, kalau dia bagi pesanan, pesanan itu sebenarnya adalah berdasarkan penelitian dia sepanjang dia hidup. Faham ayat saya tu? Kalau nak mudah macam inilah bagi senang faham. Kita ada mak, contoh. Mak kita umur 85, contoh. Waktu hampir dengan kematian mak kita, kuatlah mak kita tu tak ada dah Ustaz. Tapi sebelum dia meninggal dunia, dia panggil saya Ustaz, dia habaq mat. Mak nak pesan kat hang ni mat. Nanti kalau mak tak ada, hang tengok sama adik-adik nah. Hang tengok sama ni, jangan duk buat apa? Jangan duk biar adik-adik hang macam tu no. Hang tengok sama adik-adik nah. Kan? Rupanya point kita nak sebut, rupanya mak bila sebelum meninggal dia pesan benda tu, rupanya sepanjang dia hidup itulah benda paling besar yang dia nampak. Dia nampak dekat kita apa? Dia nampak kita ni tak peduli adik-beradik. Jadi sebelum dia mati, hak tu hak dia pesan. Mana pesanan tu pesanan hak dia tengok sepanjang dia hidup. Faham tak bahasa saya tu? Sebelum ni almarhum Tuan Guru apa Datuk Allahumma salli Muhammad, Datuk apa? Almarhum Tuan Guru Haji Saleh Musa Sik. Kalau siapa masih ingat, kan di viral pesanan beliau. Di hujung-hujung usia beliau sangat-sangat berpesan kepada orang Islam supaya mendalami, belajar balik ilmu tauhid, belajar ilmu tauhid. Pasal apa? Pasal sepanjang berapa puluh tahun beliau hidup, 80 tahun lebih, antara perkara besar yang beliau nampak adalah kepincangan umat Islam dalam ilmu tauhid. Itu bahasa mudah kita boleh sebut. Sebab tu kalau ada orang nak meninggal dunia, siapa nak meninggal, pesanan orang yang hampir meninggal dunia ni, pesanan tu adalah pesanan yang sangat mustahak, kena ambil perhatian. Faham apa bahasa Allah? Boleh kan? Selesai. Baik.
Semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata al-Imam ataupun kata Sayyidina Irbad ibni Sariyah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari, tak silap saya yang ni kuliah subuh, lepas sembahyang subuh baginda beralih. Masa beralih tu baginda bagi satu speech, satu ucapan pagi tersebut. Tapi kata Sayyidina Irbad, salah seorang daripada jemaah yang mai pagi tu, Sayyidina Irbad kata ucapan Nabi SAW hari ini lain sikit daripada hari-hari lain. Ucapan Nabi SAW hari ini ada ketika menggerunkan kami dengar tu ketak. Dan ada ketika Nabi cakap, kami jadi sedih pula, rasa sayu ya. Bahasa kampung kita ni, ucapan pagi tu lain daripada hari-hari biasa. Bila nampak suasana macam tu, pakak jadi nampak lain. Cara baginda bercakap lain, cara penyampaian lain, pakak rasa ketang lain, pakak rasa sedih, rasa lain daripada hari-hari kebiasaan. Dan sekali para sahabat kata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi'. Nampak gaya ni, cara-cara pesanan ni macam pesanan kamu nak tinggal kami ya. Cara pesanan ni macam pesanan nak pijuh, nampak gaya ni. Ya Rasulullah, bagilah nasihat pada kami, bagilah apa-apa pada kami, bagilah tahu kat kami apa-apa yang patut kami tahu. Nabi SAW mengatakan, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Nabi kata, nombor satu sekali aku pesan pada kamu, bertakwalah pada Allah. Takwa ni saya kita bincanglah, makna pun banyak. Takwa kita bagilah 2-3 peringkat. Ada takwa peringkat bawah, ada takwa peringkat yang mutawasit, pertengahan, ada takwa peringkat yang mungkin boleh dikatakan sebagai muntahi, antara peringkat yang tertinggi. Tak apalah saya kita bincang. Tapi poin nombor satu, Nabi pesan bertakwa. Satu, maknanya bertakwa ni jalan paling utama untuk memasuki syurga Allah Ta'ala. Takwa, satu. Yang kedua, Nabi pesan, yang ni berkait dengan hak Allah Ta'ala, takwa. Berkait dengan hak manusia, Nabi pesan, taatlah kepada pemerintah. Kena taat kepada pemerintah. Sekali kita bincang, pemerintah macam mana yang kita kena taat, pemerintah macam mana yang kita tak boleh taat. Ada tak pemerintah yang kita kena taat dia sampai mati? Ada tak pemerintah yang kita boleh taat untuk waktu-waktu tertentu? Itu sekali kita bincang. Tapi poin nombor 2, baginda pesan supaya taat kepada pemerintah. Sebab apa? Kesatuan Islam itu penting. Ada pemerintah akan menyebabkan kesatuan Islam ni menjadi kuat. Kalau pemerintah ditentang, akan menyebabkan Islam menjadi lemah. Tu ya. Sebab tu dalam Islam dia perlu ada pemerintah. Bila ada pemerintah, baru Islam tu kuat. Islam ni dipelihara bila ada pemerintah. Sebab tu Nabi pesan, taat kepada pemerintah. Kita bincanglah ya. Ni pun perbincangan panjang. Kita rangkum mana yang sesuai je lah. Baik. Kata baginda, sekalipun walaupun yang memerintah tu seorang hamba abdi, walaupun dia hamba, tapi dia memerintah berdasarkan hukum Tuhan, dia memerintah berdasarkan ajaran Islam, wajib as-sam'u wa ta'ah. Wajib dengar, wajib taat. Selesai. Baginda SAW sambung lagi. Tu 2 pesanan. Baginda berkata, fa innahu man ya'ish minkum, siapa-siapa di kalangan kamu yang umur panjang. Ni satu daripada benda ghaib Nabi sebut siap-siap kat sahabat. Nabi kata fa innahu man ya'ish minkum, siapa-siapa yang umur dia panjang, dia hidup lama, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan mula melihat orang Islam ini bergeser sesama sendiri. Ada yang bagi pandangan pergeseran ni dari sudut kita panggil pegangan kepercayaan. Ada yang bagi pandangan dari sudut pelbagai macam-macam sudut bergeser. Islam sama Islam, aduh. Tak apalah. Jadi benda ni biasa Ustaz, biasa. Habis itu nampak macam mana? Fa'alaikum bisunnati, baginda berpesan, hendaklah kamu berpegang dengan cara hidupku. Satu. Sunnah tu kita boleh translate ma utifa ila nabi. Translate bahasa kita ni cara hidup lah. Nabi kata, hendaklah kamu berpegang dengan cara hidup aku. Satu. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan juga pegang dengan cara hidup
khulafa'ur rasyidin yang datang selepas daripada aku yang mendapat petunjuk. Siapa dia khulafa'ur rasyidin? Saya rasa yang ni semua tak payah bincang panjang. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Kan? Tapi kalau kita campur 4 orang ni yang memerintah, Sayyidina Abu Bakar memerintah 2 tahun lebih, 2 tahun 3 bulan tak silap saya. Sayyidina Umar memerintah 10 tahun 6 bulan 4 hari. Sayyidina Osman memerintah dalam 11 tahun 11 bulan berapa hari. Sayyidina Ali pun memerintah dalam 4 tahun lebih. Campur semua ni baru dapat 29 tahun 6 bulan. Sedangkan baginda bersabda al-khilafah, khalifah ni 30 tahun. Campur semua baru dapat 29 tahun 6 bulan. 6 bulan lagi siapa dia? Ulama mengatakan itulah dia pemerintahan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhuma. Ada yang kata 6 bulan. Sayyidina Hasan kan jadi khalifah 6 bulan. Sebelum dia letak jawatan, serah pemerintahan Islam pada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi ada yang kata 6 bulan. Sayyidina Hasan pun termasuk juga dalam khulafah Rashidin. Tapi yang selalu kita duk dengar 4 tu lah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Selesai. Pegang dengan cara hidup mereka. Antu 'alaiha bin nawajiz. Nabi kata gigit dengan taring. Ada yang kata taring, ada kata geraham. Maksud dia pegang sungguh-sungguh. Akhir zaman pegang sungguh-sungguh dengan sunnah baginda dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Boleh? Selesai. Dan jauhilah perkara yang diada-adakan. Jauhilah perkara muhdatsatil umur, benda yang direka belakang-belakang ni. Khususnya dalam benda-benda yang direka. Kerana setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Kerana benda yang direka-reka baru ini, itu nama dia bid'ah. Bid'ah ni apa yang tidak disandarkan kepada baginda. Sunnah disandarkan pada baginda SAW. Bid'ah apa yang tidak disandarkan oleh kepada baginda SAW. Sunnah lawan dia bid'ah lah. Kalau sunnah daripada baginda, bid'ah maksud dia bukan daripada baginda SAW. Benda baru. Kerana setiap yang bid'ah itu sesat, dan tiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Ini nanti kita bincang. Dan saya rasa malam ni kita tak bincang ikut isu bid'ah ni. Nah, tak dan. Pasal nampak poin tu banyak. Bid'ah pun poin nombor 5 nanti. Cuma yang ni pun jadi isu. Cuma nak minta yang mengaji hari ni jangan tertipulah dengan dakwaan orang-orang yang mengatakan kita ni kena ikut Quran, hadis, Quran, hadis. Betul. Kita perlu mengikut Quran dan hadis. Tapi manusia secara umumnya bukan semua orang ada kepakaran mengetahui Quran, mengetahui hadis. Tak ada. Tu saya sembang kemai. Hadut dakwa kata kita kena ikut Quran, hadis, Quran, hadis. Pun ikut terjemahannya Quran tu. Bukan reti terjemah Quran sendiri, bukan reti ambil istimbat hukum pada Quran sendiri. Dia pun tak reti. Dia baca terjemahan Qurannya. Hadis pun dia baca terjemahan Melayu ya. Lepas tu duk cakap kita kena pegang Quran hadis, pegang Quran hadis. Ni yang Nabi sebut akhir zaman akan muncul sufahaul ahlam ni. Orang yang baru tumbuh gigi macam mana hadis tu? Asnan sufahaul ahlam tu. Orang yang baru tumbuh gigi, baru mengaji, baru tahu sikit-sikit, dah mula nak cakap tentang yaquluna min khairin qaulin khairil bariyah. Cakap ya Quran, hadis, ya Quran, hadis, ya Quran, hadis. Sedangkan dalam kehidupan dia paling tidak ilmu alat pun tak tahu, tak pernah mengaji pun. Nahwu, sarah, mantiq, balaghah, ilmu istiqaq, ilmu fiqhul lughah apa pun tak pernah mengaji. Ilmu alat apa pun tak tahu. Badi', bayan, ma'ani apa pun tak tahu. Habis itu Quran dan hadis, Quran dan hadis. Yang tahu, yang mahir tentang Quran dan hadis, dia ada spesialis dia sendiri. Khaita ada spesialis, doktor ada spesialis, doktor gigi pun ada spesialis. Semua bidang ada pakar dia sendiri. Pakar dalam Quran dipanggil mufassir ataupun mufassirin. Pakar dalam hadis dipanggil muhaddisin. Dia pun ada pakar dia. Yang kita sebut dengan istilah ni para ulama. Sebab tu nak faham Quran, nak faham hadis, kena tengok macam mana cara yang ulama sebut. Hak tu nanti kita bincang lah. Letak tajuk tu kita habis. Nanti hak tu nanti kita bincang. Tajuk ni panjang. Baik, cuba kita tengok huraian. Poin nombor 1 dulu. Poin nombor 1 ni cerita berkaitan dengan kuliah yang baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan.
Maknanya zaman baginda lagi dah ada lah kuliah lepas sembahyang. Lepas sembahyang bagi tazkirah, lepas sembahyang bagi kuliah. Dan sunnah tersebut kita buat sampai sekarang. Kita cuma buat lepas maghrib, lepas subuh. Kalau dulu di Kuala Lumpur sebelum PKP dulu, lepas subuh, lepas duha, lepas zuhur, lepas asar, lepas maghrib, lepas isyak pun ada. Ada tempat tu sampai isyak pun ada. Rupanya pengajian ataupun tazkirah peringatan lepas sembahyang ni merupakan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, sambung. Cuba tengok poin nombor 1. Nasihat ini diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas baginda selesai menunaikan solat sembahyang subuh. Cerita ni, hadis ni bila riwayat Ustaz? Cerita ni berlaku lepas sembahyang subuh. Iaitu dalam siri kuliah subuh yang baginda berikan kepada sahabat-sahabat baginda. Makna ni kita boleh ambil pengajaran, rupanya kuliah pengajian lepas sembahyang ni rupanya ada sejak zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, selesai. Baik. Pada kali ini, pagi tu, sahabat-sahabat merasa seolah-olah kuliah itu kuliah subuh yang terakhir kepada mereka. Hari itu punya penyampaian nampak gaya lain sikit berbanding hari-hari biasa. Merasakan hal itu bila tengok suasana macam ni, para sahabat mula bimbang. Para sahabat berkali-kali meminta nasihat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing bakal kata, ya Rasulullah, bagilah pesanan kat kami. Ya Rasulullah, tinggallah pesan kat kami. Habaqlah apa yang patut kami buat. Habaqlah apa yang kamu nak habaq. Bagitahulah apa yang kamu nak bagitahu. Yang ni sebenarnya sunnah. Ayah-ayah kalau jumpa orang alim, kita kalau jumpa orang alim, kan, paling tidak minta nasihat. Duduk depan orang alim, Tok Guru nasihat sikit tu. Tok Guru bagi sikit nasihat. Tak nasihat tu. Faham tak bahasa saya? Kan kita jumpa Tok Guru orang alim kan. Kita jumpa, kita Allah Ta'ala bagi rezeki. Kita AJK masjid, ada Tok Guru besar main sini, kita diberikan ruang untuk buat apa Ustaz? Adalah duduk khidmat pada beliau. Sambil duduk khidmat tengok ada ruang kosong, jumpa Tok Guru, nasihat sikit tu, bagi nasihat sikit. Kadang dia tak bagi banyak pun, dia bagi sikit ya. Tapi kadang pesanan yang sikit tu sangat barakah. Jika abang apa pun, dia cuma abang, insya-Allah semayang jaga, jangan tinggal. Banyak tu ya kadang dia abang, tapi kadang pesanan tu berkat. Dan selalunya Tok Guru orang alim ni, bila kita minta nasihat, depa tengok kita tu, depa bagi nasihat yang kadang-kadang bahasa kampung kita ni kena bertidung. Kadang dia bukan kenal kita pun, tapi dengan nur firasat yang Allah Ta'ala bagi, dia tengok muka kita, hak dia pesan tu kadang pak seketul nak bertidung. Semayang awal sikit lah, dengar kali, dengar adik-beradik ingat kali. Kadang buah-buah tu buah yang dia nampak kita, dia pak bagi. Kadang-kadang kena seketul. Alhamdulillah, tu nasihat. Awak yang senyap yang malam ni. Boleh kan? InsyaAllah nah, mudah-mudahan. Baik, sambung. Jadi boleh ambil lah. Kalau lepas ni jumpa siapa-siapa orang alim lah, jumpa orang alim, minta nasihat tersebut. Para sahabat minta sungguh-sungguh pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, selesai bab tu. Poin yang kedua pula. Baik. Gerun dan sedih. Bagaimana? Gerun ni maksudnya takut. Gerun dan sedih adalah kesan yang baik yang dirasakan oleh sahabat daripada nasihat Nabi SAW ini. Mereka benar-benar beriman, sedar dan insaf. Semua sifat-sifat ini sangat dikehendaki oleh Islam. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ini kalau bahasa ni saya tak pandai dalam bidang ni, cuma kita boleh sebut macam ni lah. Antara pendakwah yang boleh kita katakan berjaya, antara pendakwah yang berjaya adalah pendakwah yang bila dia menggunakan lisanun nutqi, dia bercakap, bahasa mudah bercakap lah. Bila dia bercakap, memberikan sesuatu kepada hati manusia. Itu pendakwah yang baik, yang berjaya lah. Ataupun dia tak menggunakan lisanun nutqi, dia tak bercakap, tapi perangai dia, tindakan dia, kelaku dia, dia bagi sentuhan dalam hati manusia. Ini adalah pendakwah yang sangat baik. Faham maksud saya tu? Ada orang
Dia guna bercakap ya. Dia bercakap ya. Dia kan buat apa? Dia bercakap. Tapi dia bercakap ruk kena hati orang. Dia bercakap kena hati orang. Dia bercakap sampai ke hati manusia. Ini antara pendakwah yang baik. Dan inilah yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda bercakap ruk masuk hati. Kita faham dari sudut hidayah tu milik Allah. Baik, itu satu sudut. Ni dari sudut ikhtiar. Sebab itu orang yang nak berdakwah, dia perlu faham tentang mad'u. Orang hak dia nak cakap tu. Orang hak dia nak sampaikan dakwah tu, dia kena faham. Dia kena tahu kaedah, dia kena tahu cara, dia kena tahu apa yang nak disampaikan. Supaya apa? Hak dia sampai tu, ruk masuk dalam. Masuk dalam ni, masuk dalam hati. Lepas tu kadang-kadang cakap kan perlu banyak-banyak pun. Tak payah beletak tu teruk Kadang cakap sikit ruk masuk. Inna minal bayani la sahira. Cakap ni kadang dia ada sihir dia. Kadang cakap sikit rak kena. Dia Pak Noh, hak tu kena boleh belajar, boleh dipelajari perkara tersebut. Tak perlu banyak pun kadang. Cakap sikit Itu contoh pendakwah yang berjaya. Apatah lagi kalau pendakwah ni dia tak guna bercakap mulut pun. Dia punya tindakan dia menjadikan orang masuk dalam Islam. Yang ni berlembak. Jadi kita boleh ingat dulu apa? Al-Fadhil Ustaz Almarhum Ustaz Fazli Yusuf. Kalau siapa masih ingat di Sabah, kan beliau banyak berdakwah di Sabah tu. Tu yang saya dapat cerita kata apa? Yang dia pergi makan di kedai. Saya cerita kot di sini Beliau pergi makan di kedai. Apa rupanya dekat kedai tersebut ada pelayan Kristian. Dia orang Kristian. Orang Sabah lah tapi agama Kristian. Dia duduk makan apa semua, sebelum makan baca doa apa semua. Habis selesai makan apa semua, dia ambil pinggan yang dia makan tu, dia pergi bubuh dalam besen tempat yang dia makan tu. Ambil dalam besen. Rupanya perbuatan ataupun kelakuan dia ambil pinggan dalam besen tu, pelayan Kristian tu tengok. Dia perhati. Dan akhirnya dia jumpa dengan ustaz tu, tanya ustaz mai buat apa-apa semua. Ustaz abang lah kata main berdakwah di sini-sini apa semua. Dia ikut ustaz tu pergi berdakwah, dan selepas beberapa hari lepas tu masuk Islam. Masuk Islam. Lah kali bila dah masuk Islam, tak apa, dah mengucap apa semua selesai. Dia ditanya tu, hak Kristian masuk Islam tu, ada orang tanya dia, macam mana kamu boleh berkenan nak masuk Islam? Macam mana boleh teringin nak masuk Islam? Dia jawab senang Dia kata, saya berkenan nak masuk Islam ni pasal saya tengok akhlak, tengok perangai ustaz. Dia kata ustaz pergi satu kedai baru ni, beberapa hari lepas ustaz pergi satu kedai tu. Ustaz makan, habis ustaz makan, ustaz ambil pinggan, ustaz pergi bubuh dalam besen. Dia kata tak silap saya lah, saya tak ingat lupa tu. Dia kata saya kerja dekat 12 tahun dah ustaz di kedai ni. Tak pernah siapa pun lepas makan ambil pinggan dalam besen. Ustaz orang pertama. Tak gaduh cakap banyak angkat pinggan dalam besen mencetuskan sesuatu yang baik dalam hati orang Kristian. Dah kali masuk Islam. Kita hari ni minta maaf ayah-ayah duduk Sungai Tiram, lagi banyak duduk dengan Chinese ada, Indian ada. Kita duduk dalam suasana ramai ni, rasa-rasa ada orang tengok kita tercetus nak masuk Islam. Paling tidak pun dia tengok kita, dia rasa simpati dengan Islam. Dia tengok kita, paling tidak dia rasa kesian dengan orang Islam. Ada tak ada? Kan dia tengok kita, dia makin meluat dengan Islam. Dia tengok kita, dia makin marah dengan Islam. Dia tengok kita punya pasal, semua orang Islam dia pukul sama kata, semua orang Islam tak boleh pakai. Lepas tu hati-hati kita semua bertanggungjawab terhadap perkara tersebut. Kadang-kadang kita biasa kita duduk di taman, sebelah rumah kita jiran Cina India. Kita biasa kita buat hal kita lah. Tapi kadang hal kita yang kita duk buat tu, kita ganggu jiran Cina, kita ganggu jiran India. Akhirnya menyebabkan apa? Mereka benci dengan Islam sebab tengok perangai kita. Dah usah, mereka bawa perangai, mereka bukan Islam. Lentak pergi ni hak kita nak bercara hak mereka buat apa? Mereka buat, mereka tanggung ni hak kita ni. Ayah-ayah duduk di ofis, duduk di pejabat. Kadang-kadang dalam pejabat tu ada orang yang boleh jadi dia tengok Islam ni
Dia tak tahu Islam ni okey ke tak okey, dia tak tahu. Tapi dia benci dengan Islam pasal tengok kelaku orang Islam yang duduk dalam ofis dia. Faham ke dia cerita? Kena fikir tu benda-benda tu. Sebab tu ingatlah kita bila kita ni orang Islam. Bila orang Islam kita semua kena sedar kita adalah duta kepada agama kita sendiri. Kita rasmi ke tak rasmi, kita semua adalah duta. Sebab kita hidup campur dengan orang. Jadi kita sebenarnya duta mempromosikan agama kita sendiri. Kita sedar dengan tak sedar, tu atas masing-masing lah. Sebab tu kalau duduk, bahasa mudah macam ni lah. Sebab tu kena ikut ajaran Islam betul-betul. Tambah kalau duduk dengan masyarakat, jangan buat mangkak dengan masyarakat. Mangkak tu faham kan? Maksud dia buat panggil bagi elok. Dia bukan ustaz, saya tak reti nak pura-pura. Bukan isu pura-pura, tapi isu dia kalau kamu buat, kamu tunjuk perangai kamu yang sebenar depan orang yang bukan Islam, ditakuti dia makin benci dengan Islam disebabkan perangai kita. Tu ya. Tu kena fikir tu, balik fikir tu lah. Bukan paksaan, balik fikir tu. Nak jaga agak benda-benda macam tu. Nak abang kata nak cerita bab tu ya, sebenarnya nak cerita bab pendakwah yang berjaya tu, yang bagus, yang baik sebenarnya adalah pendakwah yang bila rap kena, cakap rap kena, akhlak panggil kelaku dia rap kena. Cerita dah itu kan, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud cerita kan, dia masuk tengok orang main alat muzik tu, dia masuk kata sikit ya, kan baik kalau suara yang sedap ni digunakan kepada jalan yang lebih baik, maksud dia guna pada tempat yang betul. Suara sedap, duk pergi menyanyi buat apa? Kan baik kalau guna pada cara yang betul. Cakap banyak tu ya, terus tukar hidup jadi anak murid. Dan akhirnya menjadi ulama besar. Dia gaduh pun. Dia tak banyak pun. Any question? Ada soalan? Allah, 14 minit, 4 minit ya. Sampai cepat sungguh masa tu. Baik, tak apa semua. Tak payah tanya lagi lah. Sekejap lagi lepas semayang tanya. Tidak, masa tak cukup. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menceritakan tentang sifat para sahabat. Yang mana, cuba tengok, inilah akhlak para sahabat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah hatinya penuh dengan ketakutan, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah keimanannya, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Yang ni yang dulu ada satu Ustaz Hamdan Osman, tak silap saya lah, dia pernah sebut dulu lah masa saya duduk mengaji di Masjid Permatan Janggus belah seberang. Dia sebut berkaitan dengan isu orang beriman bila disebut nama Allah rasa takut. Tak apalah, dia ulah isu tu lah, tak apalah. Kemudian dia buat satu soalan, dia tanya simple macam ni lah. Dia kata cuba tanya kita sekarang. Maksudnya kita lah ni macam mana? Bila dengar nama Allah rasa apa? Tak payah ambil besar-besar tak payah ambil teruk-teruk dengar azannya. Kan dengar azan berapa kali nama Allah disebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rasa apa? Sedangkan orang terdahulu bila dengar nama Allah pucat lesi, dengar azan pucat. Al-Imam Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Husain, hak tu ambil ayat semayang muka pucat. Bila tanya kenapa pucat, dia kata aku ambil wuduk ni, aku nak menyembah Tuhan. Pucat muka, takut. Ada yang bila disebut azan, sebut nama Allah ya, pingsan. Kita hari ni sama macam minta maaf lah, bukan nak merendahkan sesiapa, tapi we are same, kita sama ya. Sekali ngam cakap ni semacam kita hari ni sebut nama Allah tak rasa apa. Sebut nama Allah, ulang lagi sebut Allahu Akbar, tak rasa apa pun.
Asyhadu an la ilaha illallah, ada lagi nak perkataan Allah, tak rasa apa pun. Sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada lagi nama Allah, tak rasa apa pun. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, sebut lagi la ilaha illallah, ujung pun sebut nama Allah, tak rasa apa agak. Kita, bukan kita lah, saya, ayah ibu bokeh, insyaAllah. Ni Allah Ta'ala sebut innamal mu'minun adatu hasrin, nak buat satu sakatan, nak buat kata hak ni ya. Apa dia hak ni tu? Orang beriman ni, orang beriman saja sebut nama Allah, hati dia ketak. Habis tu kita lah duduk kat mana? Orang beriman saja sebut nama Allah, hati dia ketak. Boleh nah? Dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Ya tawakkalun, menyerahlah. Bertawakal tu maksudnya berserah. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman sekali lagi dalam surah Maidah, wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Dan apabila mereka mendengar perkara yang diturunkan kepada Rasul, kamu melihat mata mereka, kamu tu maksudnya kamu wahai Rasul, lihatlah mata mereka, yakni mata para sahabat berlinangan dengan air mata. Allahu Akbar. Kerana apa? Disebabkan mereka mengerti akan kebenaran. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, kami telah beriman, maka catiklah kami bersama dengan orang-orang yang menjadi saksi kebenaran. Sifat para sahabat, ayat yang pertama yang kita baca tadi, bila turun ayat Quran, hati mereka takut. Satu, ketak. Yang kedua, bila disebutkan ayat Quran, bila dibacakan bukti-bukti keterangan, bila turun wahyu, baca kepada para sahabat, maka teriak belaka kerana mereka memahami. Lepas tu kalau ayah pasal para sahabat, berapa banyak para sahabat, dia ada line ni. Antaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, para sahabat ada ni. Dia panggil majra apa? Dam. Apa majra dumu. Apa tempat laluan air mata. Kan kita kalau budak-budak teriak banyak kali sangat, teriak lama sangat, kan nampak muka dia panggil apa? Apa tu nampak kata muka air mata tu, bekas air mata meleleh tu ada. Kita panggil apa? Apa istilah orang kampung sebut. Dan mana kalau budak tu teriak lama, kita tak gabuh air mata dia. Nampak tu dia punya tu. Rupanya para sahabat sentiasa berada dalam keadaan macam tu. Abdullah bin Umar mayang tahajud. Orang mayang tahajud kadang baca banyak surah, baca banyak ayat. Dia angkat takbir, Allahu Akbar. Saya tak ingat surah apa yang beliau baca, tapi ada satu ayat, ayat ke-6 ke-7 pada surah tersebut bunyi yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Balik nanti carilah ayat tu. Yauma yaqumun nas, hari manusia akan berdiri di hadapan Tuhan. Ulang baca ayat tu sampai ke pagi sambil teriak. Allah. Kita baca Quran. Boleh kata baca. Dah nama baca Quran, baca lah. Nabi SAW panggil Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ubay, iqra, baca ayat Quran. Sayyidina Ubay kata, aqra, aku nak kena baca Quran. Wa alaika unzil, sedangkan Quran tu turun kat kamu ya Rasulullah. Takkan aku nak baca. Macam kita lah, Tok Guru kata, baca kita. Kita pun diam, Tok Guru takkan saya nak baca, Tok Guru lah baca, Tok Guru khatam kitab tu, saya baru nak mengaji. Macam tu lah suasana tu. Sayyidina Ubay kata, aku nak kena baca kah? Quran turun pada kamu. Baginda menyatakan, inni uhibbu an asma'a min ghairi. Aku suka nak dengar bacaan Quran ni daripada orang lain. Bacalah. Saya tak ingat, minta maaf, tak ada buat preparation. BI. Tak ada nak buat persiapan ayat apa yang dia baca. Sayyidina Ubay bin Ka'ab baca ayat tersebut, baca. Kalau nak tengok macam ni, dulu saya rasa saya pernah jual satu kitab di sini. Kitab berkaitan dengan 60 orang sahabat Nabi SAW. Saya rasa ada orang Masjid Sungai Tiram yang beli. Siapa yang ada kitab tu di rumah, balik lagi buka tajuk Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Cerita hak saya sebut lah ni ada dalam kitab tu.
Ada siap dengan surah apa, ayat apa lagi. Nanti balik boleh tengok. Buka tajuk Sayyidina Ubay bin Ka'ab. No, boleh tengok nah. Cari cerita, tak ada buat persiapan. Bila Sayyidina Ubay bin Ka'ab baca, berhenti dekat satu ayat. Tu pun saya tak ingat, minta maaf, tak apalah. Berhenti dekat satu ayat, Nabi kata kafar, cukup. Rupanya Nabi duk sebut cukup tu, ayat mata meleleh. Ayat mata baginda SAW tu meleleh. Tahu no. Para sahabat dulu dengar Quran teriak. Sebab tu ayah kalau baca Quran, sebab tu Quran bahasa mudah macam inilah. Quran kena baca. Nabi sebut iqra'ul Quran wabku, baca Quran teriak. Fa in lam tabku, kalau tak boleh nak teriak, fatabaku, buat teriak. buat teriak. Sebab tu lepas ni kalau baca Quran tak boleh nak teriak saya, buat teriak. Awak yang senyap boleh macam malam ni. Sehati kat saya. Boleh dapat saya kata, boleh faham kau noh perbincangan kita malam ni noh. Insya-Allah. Baik. Poin yang ketiga sikit dia. Apa pesanan pertama yang diberikan oleh Nabi SAW? Pesanan kedua, kuliah sekali lagi lah. Cerita bab taat pada pemimpin ni. Sikit ya. Wasiat supaya bertakwa kepada Allah adalah jaminan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Yang pertama, baginda pesan tentang apa Ustaz? Supaya orang Islam sentiasa bertakwa pada Allah, bertakwa pada Allah. Dan takwa ni, pesanan takwa wajib setiap kali hari Jumaat. Jadi rukun pula dalam khutbah Jumaat. Tak baca wasiat takwa dalam khutbah Jumaat tak sah. Apa dia ni Ustaz yang kata takwa ni apa Ustaz? Takwa tu bahasa kampung kita, kalau orang budak-budak kamu, takwa ni menentang apa? Senang nak bicara. Takwa ni benda apa Ustaz? Apa dia takwa ni? Cuba tengok dalam kitab kita terjemah. Yang kata takwa ni apa? Memelihara diri daripada dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia memelihara diri ni Ustaz? Ayah yang mana ada kitab? Buat catatan sikit boleh tak? Muka surat 106. Kan belah atas tu kosong kan? Catik sikit boleh? Catik dulu. Nanti bulan depan kuliah seterusnya nanti saya detailkan sikit lagi. Tulis ya dulu. Muka surat 106 belah atas nombor 28 kan ada kosong. Contang sikit kat situ. Okey. Tulis situ takwa. Saya bagilah beberapa definisi takwa. Nombor 1 ni definisi yang selalu kita dengar. Kemudian ada definisi yang pertengahan, ada definisi yang detail sikit. Okey. Tulis itu takwa. Nombor 1 tulis itu melaksanakan ketaatan, meninggalkan larangan. Melaksanakan ketaatan, meninggalkan larangan. Melaksanakan ketaatan maksudnya apa Tuhan suruh buat, apa yang Tuhan perintah buat, apa yang Tuhan larang tinggal. Siapa boleh buat macam tu, insya-Allah dia akan mendapat takwa tu. Sebab tu yang Tok Khatib duk pesan setiap minggu, usikum bitaqwallahi azza wa jalla, aku berpesan kepada kamu supaya bertakwa pada Allah dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kan duk dengar pesanan tu setiap minggu kan. Kau time tu duk lena dah macam mana kan? Main masjid awal Ustaz, takut tepat tak ada. Sampai lena tu sampai ibadah Allah. Tak apalah. Okey. Jadi takwa ni banyak terjemahan. Nombor 1 ada yang bagi terjemahan melaksanakan ketaatan, meninggalkan larangan. Okey, 1. Itu yang level asas lah takwa. Ada yang bagi makna takwa ni dia sedikit pertengahan. Kita ambil sikit lah. Yang ni yang selalu disebut oleh tutup guru kita, Sayyidina Ali sebut. Takwa tu apa? Catik dekat tepi buku tu. Nombor 2, tulis kat situ nombor 2. Takut kepada Allah. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Beramal dengan apa yang diturunkan. Sambung tepi dia aja. Beramal dengan apa yang diturunkan. Redha dengan yang sedikit. Redha dengan yang sedikit. Dan bersiap untuk hari kematian.
dan bersiap untuk hari kematian. Takwa peringkat pertengahan ataupun takwa, definisi takwa yang kita tulis tadi hak nombor 2 ni kata-kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan yang kata takwa tu apa? Al-khawfu minal jalil ataupun al-khawfu ilal jalil, takut kepada Tuhan. Itu nombor 1. Yang kedua, wal amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan. 2. Apa yang diturunkan Allah ikut, apa Tuhan suruh buat, apa Tuhan larang tinggal. War ridha bil qalil, kamu redha dengan segala takdir ketentuan Tuhan untuk kamu. Terima sudah. Tuhan atok banyak sikit, dapat tak dapat, dapat segera, dapat lambat, tak dapat langsung, apa saja ketentuan Allah Ta'ala, terima sudah. Itu ciri orang bertakwa. Dan kemudian buat persiapan, cari bekalan untuk kematian. Jadi Nabi Ali kata 4 perkara tersebut kalau dibuat, itu tanda orang ni orang bertakwa. Boleh? Mudah-mudahan kita masuk tu. Dan ada yang bagi definisi takwa ni hak tinggi sikit lah. Hak ni kita payah buat lah. Kita cukup payah buat. Tapi orang-orang terdahulu ramai yang buat. Kalau terjemahan Melayu, terjemahan bahasa Arab dia disebut taraka ma ba'sa bihi, taraka ma la ba'sa bihi li ajli ma ba'sa bihi. Tulis loh. Meninggalkan sesuatu yang tiada apa-apa. Macam mana nak terjemah, tak apa, tulis. Meninggalkan sesuatu yang tiada apa-apa, meninggalkan sesuatu yang tiada apa-apa kerana ditakuti ada apa-apa. Kerana ditakuti ada apa-apa. Pedia pula dah Ustaz, tak ada apa-apa, ada apa-apa, pedia ni. Meninggalkan sesuatu yang tiada apa-apa kerana ditakuti ada apa-apa. Yang ini di antara yang disebut sebagai antara takwa yang peringkat yang tinggi lah. Apa maksud dia Ustaz? Boleh Ustaz ulas? Saya akan ulas tajuk ni kuliah bulan depan. Tapi setakat nak bagi faham dulu tu, Ustaz lagi pening pedia tu macam ni. Orang lah tak ada dah, orang lah jarang lah jumpa ni. Ada tapi tak banyak. Tapi orang dulu banyak. Orang dulu kadang-kadang contohlah kita panggil benda ni bagi dia tak ada apa pun, dia ambil boleh, dia nak pakai boleh, dia nak guna boleh, dia nak telan boleh, dia boleh. Contohlah kalau contoh dia makanan, benda ni halal boleh makan, tak ada apa pun, tak ada masalah, benda halal. Tapi orang dulu-dulu kadang-kadang benda halal macam ni pun dia tak ambil. Pasal apa dia tak ambil? Sebab takut nanti makan terlajak, dia membawa kepada malas beribadat, takut jadi apa-apa. Benda ni halal, ya betul halal, tapi dia tak ambil. Sebab apa? Takut sekali aku ambil dalam keadaan aku makan, aku guna terlebih, aku pakai terlebih, aku ambil manfaat terlebih, mengganggu ataupun merosakkan hubungan aku dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kalau tak apalah, tu nanti bulan depan saya sebut. Sebab tu Sayyidina Umar kata apa? Kami meninggalkan 9/10 perkara halal. Sayyidina Umar kata kami tak tepi 9/10 perkara halal. Lah macam ni, bagi senang nampak sebagai penutup ni. Ni haram. Ya nah? Tak kira lah makan ke pakai ke apa benda saja, apa nama perniagaan ke apakah, yang ni haram. Yang ni halal. Yang ni syubhah. Boleh nampak macam tu? Haram, syubhah, halal. Ni halal ya, kan? Saya punya mesti halal ya. Lawak ya. Baik. Manusia atas muka bumi ni ada yang kalau orang biasa macam orang biasalah, orang Islam biasa ni, yang haram dia tak ambil. Tu Yang syubhah Ustaz, yang syubhah dia belah agak, dia langgak agak kadang-kadang. Yang halal telah lah dia sapulah. Okey. Selesai. Ni orang baik lah, kita cerita orang baik, tak cara orang jahat ni. Ada orang yang takwa dia lebih tinggi, kedudukan dia takwa tinggi, dia takut betul-betul dengan Tuhan, yang haram dia tak ambil. Yang syubhah pun dia tak mau terlibat. Pasti tak pasti, benda tak pasti ni aku tak mau terlibat. Dia pulun yang halal. Betul? Ada orang macam tu kan? Ada. Tapi bagi orang yang takwanya jauh lebih tinggi, yang haram telah memang tak terlibat langsung. Yang syubhah ni pun tak terlibat langsung. Yang halal ni pun, yang halal ni dia ambil sikit ni ya. Hak lain semua dia tak ambil. Dia ambil ujung ni ya.
Sebab apa jadi macam tu Ustaz? Benda ni halal, ya halal, tapi dia ambil ujung aja. Padahal benda ni tak ada apa pun. Kalau makan, guna, pakai, benda halal, tak ada masalah lah hidup. Boleh nak manfaatkan. Tapi dia tak mau ambil yang halal ni sebab takut ada apa-apa. Lepas tu nanti saya akan ulas, ni bulan depan nanti saya ulas. Termasuklah perkataan yang mungkin ayah pernah dengar. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Benda yang baik untuk orang biasa-biasa, tetapi jadi dosa kepada orang yang hampir dengan Tuhan. Kita makan banyak, biasa. Tapi bagi orang yang dekat dengan Tuhan, makan banyak tu benda yang tak baik. Nantilah kita bincang nanti. No? Kalau ulas, ikut 9 tak habis. Boleh dapat no? Ini nanti dalam pertemuan akan datang, kita akan ulas sikit berkaitan dengan isu takwa. Definisi takwa yang kita bagi tadi insya-Allah. Dan cerita bab pemerintah insya-Allah. Nah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu untuk malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikan. Walaupun tak banyak perkongsian yang sempat kita bagi malam ni, mudah-mudahan ada faedah untuk kita bersama. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hak cerita tadi kata kita semua duta agama kita tu, pakai ingat nah. InsyaAllah nah pakai jaga. Wallahu a'lam.